Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih mengikuti saya lagi di dalam siri video Momentum Saham. Baiklah, sebelum ni saya dah dapat banyak feedback dan respons daripada sahabat-sahabat yang dah menonton video yang saya kongsikan sebelum ini, dan ramai antaranya yang dah mula memahami serba sedikit bagaimana untuk menjana keuntungan dan kekayaan di dalam pelaburan saham. Baiklah, sebelum itu ingin saya menafikan bahawa saya bukanlah seorang pakar di dalam bidang saham, tetapi kebanyakan maklumat saya terima daripada seorang sifu saya yang telah berkecimpung lebih 20 tahun di dalam bidang saham. Okey. Jadi di dalam video ini saya hendak kongsikan bagaimana untuk anda mengetahui seorang pelabur saham mendapat untung atau mendapat rugi. Sebab anda kena tahu kedua-duanya, bagaimana untung dan bagaimana rugi. Sebab kalau anda tidak tahu, maka saya risau anda nanti akan terjebak ke dalam bahagian yang rugi tadi ataupun loss. Okay? Jadi anda perlu tahu kedua-duanya supaya anda boleh mengelakkan kerugian. Sebab apa? Di dalam saham dan yang paling penting adalah kawalan emosi. Satu, biasanya pelabur akan terlalu tamak. Okay? Yang kedua, tak boleh nak buat pertimbangan dan tak tahu hendak menguruskan wang ataupun money management. Okey, baiklah. Sebelum tu saya ingin terangkan kepada anda bagaimanakah biasanya satu kaunter yang anda beli, bagaimanakah proses pembayarannya. Okey. Jadi sebelum itu saya andaikan kepada anda bahawa anda telah mempunyai akaun CDS ataupun akaun saham yang membolehkan anda login seperti saya ni. Okey, macam saya ni, saya daftar dengan CIMB Investment Bank ataupun iTrade at CIMB ni. Okey, insyaAllah saya akan kongsikan dalam video yang seterusnya nanti bagaimana untuk anda mendaftar akaun. Okay, ramai orang ingat daftar akaun ni mahal, sebenarnya hanya RM10 sahaja. Okey, baiklah, katalah saya tunjukkan satu contoh. Okey, anda nampak di sini semua kaunter kosong lagi sebab kaunter saham belum dibuka lagi. Sebab saya rakam video ni sekarang pada 7.54, kaunter saham akan mula dibuka pada jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kemudian akan rehat dan akan disambung semula dagangannya pada 2.30 petang hingga 5 petang. Okay, sebab tu dia masih kosong lagi di sini. Saya cuma nak tunjukkan satu contoh. Katalah yang ni yang saya beli pada baru-baru ini. Saya beli, katalah kalau anda beli kaunter Sesol ni, okay, anda boleh lihat dulu infonya di sini. Dia adalah satu company yang menghasilkan bahan-bahan industri ataupun chemical. Okay, dan ianya adalah patuh syariah. Okay, katalah hari ini anda beli dengan harga 545. Okay, katalah anda beli dengan beli 10 lot contohnya. Maka yang perlu anda bayar adalah, okay, jumlah yang anda perlu bayar adalah seperti berikut. Maksudnya satu unit, okay, saham Sersol harganya RM0.54 tadi, 545. Okay, harganya 545. Maknanya kalau anda beli, contoh saya tunjukkan anda beli 10 lot. Okay, maksudnya harganya di sini adalah 5450. Okay, anda boleh juga beli satu lot tapi ianya terlalu kecil dan keuntungan terlalu kecil juga. Kalau dia naik sedikit, anda masih tidak boleh jual sebab ada brokerage fees yang dikenakan kepada anda. Okay, paling-paling pun kalau nak beli dalam 5 lot pun okey juga, iaitu 2000 lebih. Okey, katalah saya beli pada hari ini. Okey, saya pun contoh saya dah beli hari ini pada 14 November 2013 dengan 10 lot saham Sersol ni tadi. Okey. Bila saya tekan saja buy di sini, okey, anda boleh pilih sini berapa unit yang anda beli. Okey, dan kemudian anda klik buy. Saya tidak perlu lagi membayar saham ini. Okey. Dan pihak broker akan memberikan saya tempoh selama 3 hari waktu bekerja. Okay. Yang tu yang saya namakan T1, T2 dan T3. Okay. Maksudnya tempoh T1 akan bermula pada 15 November 2013.
Okey, yang ini hari ini Khamis, akan Jumaat. Kemudian Sabtu Ahad cuti tidak dikira. Dan tempoh yang kedua diberikan pada 18 November 2013. Dan tempoh terakhir untuk anda buat bayaran adalah pada 19 November 2013. Okey, maksudnya ini adalah tempoh akhir untuk anda menjelaskan harga 5450 dan biasanya akan dicampur dengan brokerage fee sebanyak 0.42% daripada 5450 plus dengan duty stamp dengan just duty stamp saja saya adalah hanya beberapa ringgit sahaja, lebih kurang mungkin yang ini anda perlu bayar dalam sekitar 20 ke 30 ringgit saja untuk brokerage dia. Okey. Jadi maksudnya di sini untuk anda membuat keuntungan dalam saham anda ada tempoh 1, 2 dan 3. Dan tempoh yang ketiga ni adalah due date untuk anda mula membayar. Okey. Katalah anda pun beli tiba-tiba pada 18 November 2013 saham tersebut, saham ini katalah tiba-tiba pada waktu tersebut dia naik 1 unit kepada RM 0.60 sen contohnya. Maksudnya di sini anda dah ada beza ataupun nilai 10 lotnya telah pun menjadi sebanyak RM6,000. Di situ. Dan di sini maksudnya anda telah pun membuat untung kalau jika anda jual pada 18 November walaupun anda belum bayar lagi, anda telah mendapat untung sebanyak lebih kurang 5450 lebih kurang RM550. Okey. Plus nanti anda kena tolak dengan brokerage lagi sebanyak 0.42%. Okey, maksudnya anda ada keuntungan lebih kurang 500 plus. Walaupun anda belum membayar. Sekiranya pada 18 November, saham ini telah pun anda jual, maksudnya anda tidak perlu membayar apa-apa dan pihak broker yang akan bank in keuntungan ini ke dalam akaun anda. Okey, maksudnya di sini anda membeli saham ini dan buat keuntungan tanpa modal yang anda keluarkan. Yang ini yang kita panggil dia pelaburan saham tanpa modal ataupun kita trade dalam jangka pendek. Okay, ini salah satu cara usahawan ataupun pelabur saham membuat keuntungan. Okey. Dan pastikan setiap apa saham yang anda beli, duit ini memang ada di tangan anda. Okey, jangan beli dengan tangan kosong ataupun tiada duit. Okay, inilah yang biasanya akan berlakunya kerugian kepada seorang pelabur saham. Okey. Ini kalau saya kata sahamnya naik tadi Okey, apa pula akan terjadi kalau katalah tiba-tiba anda beli dan pada contohnya saya tak ambil 18, pada 19 November tarikh yang anda sepatutnya ambil saham ini, tiba-tiba satu unit sahamnya jatuh kepada 5 ataupun jatuh kepada 45 sen contohnya. Maka satu lot, 10 lot yang anda beri nilainya menjadi 4,500. Okey. Ataupun dia dah jatuh lebih kurang hampir RM1,000. Maksudnya di sini berlaku kerugian sebanyak RM950. Okey. Jadi apa yang anda buat untuk ini kalau bagi orang yang tak ada modal, jika ini berlaku dan mereka tidak ada duit untuk mengeluarkan RM5,450 ni tadi, maka mereka terpaksa menjual semua unit saham yang 10 lot ni tadi dengan harga RM4,500 dan mereka perlu top up kerugian ni yang sebanyak RM950. Inilah salah satu sebab kenapa pelabur saham biasanya mengalami kerugian sebab mereka trade tanpa modal. Tetapi jika anda trade dengan modal, anda hanya perlu bayar sahaja yang tarikh yang last ni tadi, anda bayar saja 5,450. Okey. Dan anda hold sahaja saham ini sehingga nilainya naik semula. Okey, katalah pada 1 Disember 2013 satu unit saham ni naik kepada 65 sen. Okey.
maka 10 lot yang anda beli tadi dan anda telah pun keluar modalnya, maka anda ada 6,500 tolak dengan 5,450. Maka anda di sini mendapat keuntungan dalam saham. Okay? So inilah yang berlaku, trik yang perlu anda ketahui sebagai seorang pelabur. Maka untuk selamat, anda perlu hold saham itu, anda pegang sehingga nilainya naik. Walaupun katalah anda beli dengan harga 5,450 dan lepas tu nilainya jatuh terus kepada 10 sen. Apa yang anda perlu buat? Anda hanya perlu biarkan sahaja sehingga kaunter tersebut naik semula ke tahap yang anda beli tadi dengan sedikit keuntungan, ataupun waktu itu saham itu telah pun naik dengan nilai yang tinggi tadi dan anda boleh buat keuntungan. Sebab tu dalam saham ini yang kita panggil dia holding power. Hold, sebab anda boleh hold duit counter tadi dengan satu tempoh dan anda tidak ada masalah. Sebab tu dalam saham anda hanya laburkan duit yang anda tidak gunakan, dan duit tadi memang anda bertujuan untuk sebagai simpanan anda. Jangan gunakan duit gaji ataupun duit yang anda perlu untuk membuat perbelanjaan. Gunakan duit yang memang anda niat untuk dilaburkan di dalam saham dan niatkan ianya sebagai satu simpanan. Inilah trik-triknya yang anda perlu ketahui, dan bagaimana untuk membeli counter, memilih counter semua. InsyaAllah saya akan aturkan nanti satu sesi dengan Sifu pelaburan saham saya, yang mana saya tunjukkan kepada anda hari semalam saja. Ni adalah screenshot daripada beliau. Beliau trade agak tinggi, beratus ribu. Anda tengok limit trade-nya pun kat sini lebih kurang 200,000, dan ini adalah salah satu contoh counter yang beliau telah masuk sebelum ini, iaitu counter Sumatek Warren. Dan semalam sahaja beliau telah untung untuk counter ini sebanyak RM21,608. Dan satu counter lagi Sumatek sebanyak RM1,500. Beliau mempunyai pengalaman yang lama, lebih 20 tahun di dalam pelaburan saham, dan saya sini berguru dengan beliau, dan insyaAllah nanti saya akan pujuk beliau untuk buat satu sesi khas, dan saya jamin harganya jauh lebih murah daripada yang ada di pasaran sekarang, insyaAllah. Saya harap anda berpuas hati dengan perkongsian saya hari ini, bagaimana seorang pelabur saham boleh untung dan boleh rugi di dalam kaunter pelaburan Bursa Malaysia. InsyaAllah di dalam video yang berikutnya saya akan kongsikan lagi beberapa tips sehingga anda benar-benar mahir dan mendapat ilmu di dalam pelaburan saham, dan saya doakan anda kaya dan berjaya, dan lebih ramai umat Islam yang mampu mengeluarkan zakat yang banyak sebab ini, supaya kita dapat membantu ramai umat Islam, terutamanya di Malaysia dan insyaAllah dan di luar negara yang dalam keadaan susah pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.